Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya wa'an abi, hadis yang ke-711 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Rawahu al-khamsah wastankarahu Ahmad. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Sya'ban mencapai pertengahannya, maka janganlah kamu berpuasa. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, merangkumi Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Namun Imam Ahmad menilai hadis ini sebagai hadis mungkar. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dia mendatangkan satu hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila separuh bulan Sya'ban maka jangan kamu puasa. Apabila separuh bulan Sya'ban maka jangan kamu puasa. Yang pertama sekali, hadis ini dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis. Cuma ulama hadis tidak sepakat dalam menilai hadis ini. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis sahih, dan ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini hadis dhaif. Dia kadang-kadang penilaian ulama hadis terhadap sesebuah hadis berlaku khilaf. Baik. Menurut mazhab Imam Syafi'i, berpandukan kepada hadis ini, jadi bermakna mengikut mazhab Imam Syafi'i, hadis ini diterima. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, berpandukan kepada hadis ini, apabila masuk 15, habis dah 15 Sya'ban, masuk 16 Sya'ban, maka tak boleh dah kita puasa. Maka itu berpandukan kepada hadis ini. Tak boleh dah kita puasa apabila masuk 16 Sya'ban. Baik. Hukum berpuasa selepas daripada 15 Sya'ban adalah dilarang. Tak boleh kita puasa. Melainkan orang-orang tertentu. Antaranya adalah orang yang telah beradab biasa berpuasa, maka dibolehkan. Sebagai contoh, dia puasa Isnin Khamis. Maka lepas daripada separuh
bulan Sya'ban masih lagi boleh dipuasa Isnin Khamis kerana dia telah beradat puasa. Pengecualian ini sebenarnya difaham daripada hadis yang lain. Hadis ini tidak sebut pengecualian, tapi dalam hadis yang lain menyebut pengecualian. Hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kamu mendahulukan bulan Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Melainkan seorang lelaki yang terbiasa dah puasa, ada adat kebiasaan dah dia puasa, maka boleh dia puasa. Hendaklah dia berpuasa sehari sebelum Ramadan dan 2 hari sebelum Ramadan. Jadi di sana ada hadis yang lain, Rasul kata jangan puasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, melainkan hak boleh puasa kalau orang tu ada adat kebiasaan dah. Yang mana kalau kita tengok sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, dia masuk dalam separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Jadi bermakna pengecualian diberikan kepada orang tersebut sama juga pengecualian diberikan kepada orang yang telah mempunyai adat kebiasaan, boleh dia berpuasa setelah daripada separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Sama juga bagi orang yang menyambung puasa dia separuh yang pertama dengan separuh yang kedua. Maksudnya hari yang ke-15 daripada bulan Sya'ban dia puasa. Contoh kita kata dia puasa hari-hari cerah. Hari 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa. Maka apabila dia puasa pada hari yang ke-15, boleh dia puasa pada hari yang ke-16, boleh dia puasa pada hari yang ke-17 kerana dia sambung, dia telah menyambung separuh yang pertama dengan separuh yang kedua. Kerana dia tidak mengkhususkan separuh yang kedua untuk berpuasa sunat, bahkan dia sambung dengan separuh yang pertama dan separuh yang kedua. Okey. Sama juga boleh berpuasa setelah masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban bagi orang yang ada qada. Oh, ada lagi qada, dah ingat okey, boleh dia qada. Jadi kalau hak sunat boleh, maka lebih aula lagi hak yang wajib boleh. Okey, habis. Seterusnya katanya wa anis Samma'i binti Busrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaikum fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inabin aw 'uda syajaratin falyamdugha rawahu al-khamsah wa rijaluhu thiqat illa annahu muttarib wa qad ankarahu Malik wa qala Abu Dawud huwa mansukh. Maksudnya daripada Samma' binti Busr radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jangan kamu puasa di hari Sabtu kecuali bila berpuasa yang difardukan bagimu. Dan jika seorang dari kamu dalam berbukanya tidak menemui yang lain kecuali hanya kulit anggur atau batang pohon muda, hendaklah dia mengunyahnya. Hadis diriwayat oleh 5 orang ulama hadis. Baik. Dan perawi-perawi hadis ini adalah perawi hadis thiqah. Cuma hadis ni ada sedikit muttarib, gelombang, dan hadis ni Imam Malik menilai sebagai hadis munkar, manakala Imam Abu Daud mengatakan hadis ini dimansuhkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabiat Rasulullah yang dikenali sebagai Samma' binti Busr, dia telah menceritakan kepada kita suatu hadis perkataan Rasulullah. Kata Rasul kata jangan mu puasa pada hari Sabtu. Jadi Rasulullah larang berpuasa pada hari Sabtu. Daripada asalnya puasa ada puasa wajib, ada puasa sunat. Larangan berpuasa pada hari Sabtu pastinya ia tidak masuk dalam hari Sabtu pada bulan Ramadan. Sebab hari Sabtu pada bulan Ramadan mesti kita kena berpuasa. Baik. Dalam hadis ini mengecualikan illa fi mafturida alaikum, melainkan hari yang difardukan kepada kamu ataupun puasa yang diwajibkan kepada kamu. Dia puasa yang diwajibkan jelas pada bulan Ramadan. Itu jelas. Selain daripada bulan Ramadan, ada selain daripada bulan Ramadan, sebagai contoh puasa nazar ke, puasa qada ke, puasa kafarah ke. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan tertentu yang wajib kita kena kafarah puasa sebagai contoh, maka boleh kita membayar puasa kafarah pada hari Sabtu. Sama juga
puasa nazar, kita nazar untuk berpuasa, maka boleh kita berpuasa pada hari Sabtu. Ataupun kita ada kewajipan qada puasa, maka boleh kita berpuasa pada hari Sabtu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam hadis ni, kata Rasulullah bagaimana? Sekiranya seorang saat ni tu pada hari Sabtu dia tidak dapati melainkan hanya kulit buah anggur je, tak ada benda makan. Ataupun dia mendapati benda ranting kayu je, kekoh juga, nak biar nampak jangan puasa pada hari Sabtu. Okey, jelas hadis, maksud hadis. Rasul dak puasa pada hari Sabtu, melainkan puasa yang diwajibkan satu. Sehingga kan larangan ataupun Rasul dak puasa kalau tak ada makanan sekalipun, kunyahlah batang-batang kayu sampai tahap tu. Itu adalah kiasan tak boleh baginya puasa pada hari Sabtu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama sekali kita faham dah hadis ni. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, daripada sudut penilaian ulama. Sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Antaranya adalah Imam Malik sendiri. Imam Malik mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Namun sebahagian daripada ulama hadis yang lain mengatakan hadis ini sebagai hadis sahih. Kita tidak perlu bincanglah apalah alasan dia jadi panjang pula. Baik. Kita cuma cover secara asas sahaja. Secara umum sahaja. Tidak sesuai pula panjang-panjang kan duk cerita. Panjang tak sesuai pula. Jadi hadis ni sebenarnya secara asasnya ulama berbeza pandangan dalam menilai hadis ini. Ada sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis sahih, dan ada sebahagian yang lain menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Okey, selesai. Atas pandangan yang mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, maka hadis ini dijadikan sandaran dalil. Jadi bermakna tidak boleh kita berpuasa sunat pada hari Sabtu sahaja. Tidak boleh berpuasa sunat hanya pada hari Sabtu sahaja. Hari Sabtu saja tak boleh berpuasa sunat. Tapi bagi orang yang bukan dia berpuasa pada hari Sabtu sahaja, bukan dia berpuasa pada hari sebelum daripada hari Sabtu, sebagai contoh, dia puasa hari Jumaat, lepas tu dia puasa hari Sabtu, itu tidak menjadi masalah. Begitu juga orang yang dia buat wirid puasa Nabi Allah Daud selang sehari kan. Selang sehari ada kena hari Sabtu. Selang sehari ada kena hari Sabtu. Dak minggu ni minggu depan. Kena hari Sabtu sekali. Baik. Maka itu tidak menjadi masalah kerana bukanlah dia mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Menunggalkan puasa pada hari Sabtu tanpa ada sebab-sebab tanpa ada sebab-sebab yang munasabah, maka hukum dia adalah makruh. Hukum dia adalah makruh, dan ni adalah sebenarnya pandangan mazhab Imam Syafi'i. Bagi orang yang nak berpuasa pada hari Sabtu, dia kena puasa sehari sebelumnya. Okey. Seterusnya kata dia وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. Maksudnya daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah di hari-hari biasa adalah hari Sabtu dan hari Ahad. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya keduanya merupakan hari raya kaum musyrikin dan aku ingin bersikap berbeza dengan mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan ini adalah lafaz bagi Imam Ibnu Khuzaimah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis ni, isteri Rasulullah yang dikenali sebagai Ummu Salamah menceritakan kepada kita bahawasanya dalam hari-hari seminggu, puasa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah adalah puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Sabtu dan hari Ahad. Baik. Manakala hak sebelum daripada ni kata tak boleh puasa pada hari Sabtu. Tiba-tiba hari ni dia menyebut, hadis ni menyebut Rasulullah yang paling banyak Rasulullah puasa adalah hari Sabtu dengan hari Ahad. Dah warna pula. Okey, yang kedua, yang pertamanya kita kena tahu hadis ni sebenarnya ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Jadi kalau apabila hadis dhaif, maka jelas hadis ini tidak boleh dijadikan sandaran selama mana tidak ada penyokong dan penguatnya. Baik, namun di sana ada juga ulama yang menilai hadis ini adalah sebagai hadis yang boleh diterima. Maksudnya hadis ini adalah hadis yang boleh diterima. Baik. Jadi hari yang paling banyak Rasul berpuasa adalah pada hari Sabtu dan pada hari Ahad. Sebelum ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang menunggalkan puasa pada hari Sabtu. Maka cara untuk kita menggabungkan dua hadis tersebut ada beberapa cara yang disebut oleh ulama. Antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya semata-mata puasa pada hari Sabtu sahaja. Bukan digabungkan dengan hari-hari lain. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buka dalam kitab fiqh, apa yang disebut dalam kitab fiqh, khususnya fiqh mazhab Imam Syafi'i, hari Sabtu tidak boleh kita tunggalkan berpuasa padanya. Puasa sunatlah. Kalau kita nak puasa pada hari Sabtu, kita kena gabungkan dengan puasa pada hari-hari yang lain. Seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Rawahu al-khamsatu ghayr at-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wastankarahu al-Uqaili. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari Arafah di Arafah. Kita sebelum daripada ni kita ada sebut ataupun minggu lepas kita ada bincang ataupun kita ada baca satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan berpuasa pada hari Arafah. Jadi sebelum daripada ni minggu lepas ke 2 minggu lepas kita ada bincang berkenaan dengan kelebihan puasa pada hari Arafah. Daripada Abi Qatadah Al-Ansari, hadis diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang tanya tentang puasa pada hari Arafah, kata Rasulullah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa pada hari Arafah dia menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun kemudian. Tiba-tiba dalam hadis ni pula Rasulullah melarang puasa pada hari Arafah di Arafah. Warna hak nu ada kelebihan, hak ni ada dilarang. Baik. Kalau kita perhati molek, sebenarnya hadis ni menyebut Rasulullah larang puasa pada hari Arafah di Arafah. Maksudnya orang hak yang mengerjakan haji, tidak sunat dia berpuasa, bahkan makruh dia berpuasa. Hak yang kata sunat berpuasa pada hari Arafah adalah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Jadi hak tu kita hurah dah sebelum daripada ni. Jadi puasa pada hari Arafah memanglah disunatkan. Namun disunatkan kepada orang yang tidak mengerjakan haji. Manakala orang yang mengerjakan haji, oleh kerana haji ni perlu kepada tenaga, maka dilarang dia berpuasa, makruh dia berpuasa. Orang yang buat haji jangan puasalah pada hari Arafah. Kita hak dok kampung ni hak dok buat haji je sunat berpuasa. Baik. Hadis ni diriwayat oleh 5 orang ulama hadis selain daripada Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi tidak meriwayat hadis ni. Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim. Namun Imam Al-Uqaili menilai hadis ini sebagai hadis mungkar. Baik. Juga hadis ini juga berlaku perselisihan di kalangan ulama hadis dalam membuat penilaian dia. Baik. Seterusnya wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abad muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Amr
radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada puasa mereka yang berpuasa selama-lama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah kabum di dalam hadis ini tidak ada puasa bagi mereka yang puasa selama-lama. Ni dipanggil puasa dia. Kalau dalam istilah fiqh dipanggil siyamud dahr, puasa sepanjang tahun. Setiap hari dia puasa. Setiap hari dia puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun. Maksudnya tidak ada puasa, yang pertama sekali kata ulama, hukum dia haram sekiranya dia puasa sepanjang tahun, termasuk puasa hari raya, termasuk puasa hari tasyrik. Kalau sepanjang tahun dia puasa belaka, hari raya dia puasa, hari tasyrik puasa, rajin pelik dia ni, maka hukum dia adalah haram kerana dia telah berpuasa pada hari-hari yang dilarang. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia berpuasa sepanjang tahun tetapi hari raya puasa dia tidak puasa, hari raya haji dia tidak puasa, hari 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah yang dinamakan sebagai hari tasyrik dia tidak puasa, maka di sini ulama berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan. Kita ulang sekali lagi ya. Jadi sekarang ni ada dalam hadis kata Rasul tidak ada puasa mereka yang berpuasa selama-lama. Jadi Rasulullah menafikan hakikat puasa bagi orang yang berpuasa selama-lamanya. Tak ada puasa. Tak jadi puasa dia. Salah puasa gitu. Itu maksud dia. Tak kena puasa gitu. Baik. Jadi apa yang kita dapat faham daripada hadis ini, bahawa dilarang kita berpuasa sepanjang tahun. Okey, yang pertamanya, kalaulah jadi maksud puasa sepanjang tahun itu termasuklah puasa pada hari raya dan puasa pada 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah yang dikenali sebagai hari-hari tasyrik, maka jelas sepakat ulama mengatakan hukum dia adalah haram. Tak boleh. Haram berpuasa sepanjang tahun. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, andai kata dia puasa setiap hari sepanjang tahun, tetapi hari-hari yang dilarang dia tidak puasa. Hari raya dia tak puasa, hari 11, 12, 13 dia tak puasa. Apakah hukum? Maka di sini ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama mengatakan hukum dia adalah makruh. Makruh kita berpuasa sepanjang tahun. Sebahagian ulama dia kata makruh. Sebahagian yang lain mengatakan makruh kalau tidak cukup syarat-syarat dia. Kalau cukup syarat-syarat dia tidak makruh, bukan sunat pula. Okey, sebahagian ulama yang lain dia kata makruh kalau puasa tersebut menyebabkan dia saat itu khawatiri akan mendatangkan mudarat kepada dia. Okey, kalau yakin ataupun kuat sangkaan, itu bukanlah makruh lagi, itu haram lah. Kalau yakin jatuh mudarat, itu jelas haram. Ni dia bimbang boleh mendatangkan mudarat kepada dia, makruh. Ataupun kalau dia puasa sepanjang tahun selain daripada hari-hari yang dilarang, menyebabkan akan terabai benda-benda yang sunat. Maksudnya adalah benda-benda sunat dia tidak buat, benda sunat lain tak boleh buat dah sebab tak ada tenaga, maka hukum dia makruh. Okey. Namun sekiranya dia saat ni tidak bimbang, tidak khawatir berlaku kemudaratan di atas diri dia, tak ada masalah dia. Dan dia tidak akan mengabaikan kewajipan-kewajipan, sama ada kewajipan hak yang fardu ataupun kewajipan tuntutan. Dia tidak mengabaikan tuntutan kepada dia apabila dia berpuasa sepanjang tahun, sama ada tuntutan itu tuntutan wajib atau tuntutan sunat, maka sunat dia berpuasa. Comel dia berpuasa setiap hari selain daripada hari yang dilarang. Dan ni sebenarnya pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kenapakah ketika Rasulullah kata tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama-lama, tiba-tiba ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan hukum dia sunat apabila cukup syarat-syarat dia, kerana di sana ada beberapa hadis dan beberapa athar. Secara ringkasnya, di sana ada athar-athar yang sahih
yang menyebut bahawasanya sebahagian daripada sahabat Rasulullah, sebahagian daripada tabi'in, sebahagian daripada salaf, mereka itu berpuasa sepanjang tahun. Antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Rasulullah, dia berpuasa sepanjang tahun. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Urwah bin Zubair, anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyebut bahawa Aisyah kanat tasumud dahra fis safari wal hadar. Aisyah radhiyallahu taala anha sentiasa berpuasa setiap hari ketika bermusafir dan ketika duduk kampung. Aisyah sendiri. Begitu juga hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang mana kata Anas bin Malik, kana Abu Talhah dulunya la yasumu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli al-ghazwi. Dia tidak berpuasa di zaman Rasulullah, puasa sunat lah, kerana peperangan. Ada nak puasa sunat sebab perang. Tapi falamma qubidha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam arahu muftira. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka aku tidak melihat dia berbuka illa yaumal fitri awil adha, melainkan pada hari raya jadi buka. Hari lain habis dia puasa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sana ada riwayat yang menyebut Abdullah bin Umar puasa sepanjang tahun. Abu Umamah puasa sepanjang tahun. Isteri kepada Abu Umamah puasa sepanjang tahun. Okey, di sana ada sebahagian daripada sahabat puasa sepanjang tahun. Okey, dalam masa yang sama ada larangan daripada Rasulullah puasa sepanjang tahun. Jadi bermakna kita dapat faham dia, hak yang dilarang oleh Rasulullah adalah lain daripada apa hak yang dibuat oleh para sahabat Rasulullah. Hak yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa sepanjang tahun, termasuk hari-hari yang dilarang berpuasa, hak tu dilarang oleh Rasulullah. Tetapi kalau dia tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang, walaupun dia berpuasa sepanjang tahun dan dia tidak khawatiri, dia tidak bimbang mendatangkan mudarat ke atas diri dia, dan ia tidak menyebabkan terabainya tuntutan syarak, maka ketika itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, disunat dia berpuasa sepanjang tahun. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh sebahagian daripada ulama hadis, yang mana kata daripada Abi Musa Al-Asy'ari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ad-dahra dhayyaqat alaihi jahannam hakadha wa qabada kaffahu. Maksudnya barang siapa yang berpuasa sepanjang tahun akan disempitkan ke atasnya neraka jahanam seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggangkan tangannya. Rasul genggam tangan dia. Maksudnya begini disempit jahanam. Jadi kalau besar ni tak nak masuk lah. Maksudnya pintu neraka jahanam tertutup baginya, bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dalam kitab ni hukum. Dan kalau kita tengok, payah kita nak jumpa orang puasa sepanjang tahun. Hak puasa Isnin Khamis pun berapa orang je. Hak puasa Isnin Khamis tu berapa orang je. Dah, kalau hak puasa Nabi Allah Daud selang sehari tu, kau payah. Hak puasa Isnin Khamis payah dah, hak puasa selang seli lebih payah lagi. Apatah lagi kalau puasa sepanjang tahun, kau hak payah lagi. Tapi kena ingat ada dalam masyarakat kita orang puasa sepanjang tahun, dan hamba pernah berjumpa dengan beberapa orang. Hamba pernah jumpa seorang perempuan tu, seorang orang puang tua tu puasa setiap hari. Ada hamba pernah jumpa. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wali muslimin an Abi Qatadah bilafzi la sama wa la aftar. Menurut riwayat Muslim daripada Abi Qatadah disebutkan dengan lafaz yang berbunyi tiada pahala puasa dan tiada pula la sama wa la aftar, maksudnya tiada puasa dan tiada berbuka. Jadi maksudnya orang yang puasa sepanjang tahun saat itu, dia tidak dapat pahala puasa sebenarnya. Dia tidak dapat pahala puasa walaupun dia berpuasa.
Dan juga dia tidak berbuka sebab memang dia puasa. Memang tidak berbukalah dia puasa. Baik. Seterusnya kita masuk dalam bab baru iaitu bab i'tikaf dan qiyam Ramadan. Katanya babul i'tikafi wa qiyam Ramadan, bab pada membincangkan, pada menyatakan tentang i'tikaf dan qiyam pada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas dah Ramadan, lama dah lepas, dan kita dah lama nak masuk Ramadan pula dah. Kita Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, lepas tu Ramadan. Dekat dah lama dah. Baik. Dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita sempat Ramadan dan memberi kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amalan kita pada bulan Ramadan. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam di dalam bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan redha Allah dan pahalanya, nescaya akan diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni di antara hadis yang sering kita dengar apabila masuk bulan Ramadan. Bahkan di dalam TV, dalam radio, orang tulis ngata-rawa hadis ni. Tersebar sungguh hadis ni apabila masuk bulan Ramadan. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, nescaya akan diampunkan kepada baginya segala dosa hak yang dia buat hak lepas-lepas dah. Allah besarnya anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-Nya pada bulan Ramadan. Besar anugerah. Sehingga kan orang melakukan qiyamul lail. Dia qiyamul lail bukan mesti dia kena sepanjang malam tak tidur langsung tak. Sembahyang selepas daripada Isyak, beberapa rakaat sembahyang sunat. Sebagai contoh di tempat kita orang sembahyang tarawih, maka dapat dah qiyamul lail. Cuma tinggal lagi kena cukup 2 syarat. Syarat yang pertama mesti kena iman. Mesti kena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan percaya meyakini ganjaran yang besar yang Allah Taala bagi kepada orang yang melakukan ibadat ini. Kena percaya. Yang keduanya, syarat yang kedua mesti kena ada ihtisab, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Jadi kita buat ibadat tersebut hanya kerana Allah, kita mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka dosa-dosa yang kita buat sebelum daripada tu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini semua kita nak masuk syurga Allah. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang nak kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, tak mahu belaka. Tetapi orang yang dapat masuk ke dalam syurga Allah adalah orang yang bersih. Bersih daripada dosa. Dosa adalah benda yang kotor, yang mengotorkan anggota kita dan yang mengotorkan hati kita. Kalau sekiranya kita tidak bertaubat kepada Allah, baik, maka masih lagi ada amalan-amalan tertentu. Taubat di antara benda ataupun di antara ibadat yang dapat menghapuskan dosa yang kita lakukan, dan antaranya lagi adalah yang dapat membersihkan kita daripada dosa adalah kita melakukan ibadat-ibadat tertentu. Antaranya adalah melakukan qiyam Ramadan dengan syarat-syaratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampung segala dosa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita semua dan agar sama-sama dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.